Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan duduk. Apa abang semua sihat ke? Alhamdulillah ustaz pun sihat walafiat noh. Ada seorang member kita belakang sakit, tak apa-apa sihat. Jadi kita doakan dia cepat sembuh lah. Ustaz bagi keizinan untuk dia berehat dalam kelas. Paling-paling dia dengar juga sikit-sikit. Noh, masuk kanan keluar. Okey, noh. Okey. Okey, untuk ni tadi ustaz masuk ustaz ada mainkan satu lagu. Pasal tak? Lagu apa tu? Maizin noh. Agak-agak boleh agak tak tajuk kita ni? Ha? Asom lagi? Puasa lagi? Raya. Okey. Tajuk kita hari ni adalah Ustaz nak tampal satu gambar lelaki paling kacak lah. Okey. Okey. Ada lagi. Habis dah. Buat lagi 3. Okey, semua dah ada buku teks? Okey, bagus. Satu campur satu sama dengan 2. Okey, berdasarkan lagu yang ustaz buka tak Ustaz, yang hangpa dengar tak dengar tu, dan juga gambar ni. Buka buku teks, tengok dekat bahagian isi kandungan, agak-agak tajuk apa kita nak belajar ni. Tadi kawan ada kata puasa. Ha, apa dia? Usrah fil Islam. Apa maksud usrah fil Islam? Keluarga dalam Islam. Okey. Itu akan menjadi tajuk kita pada hari ini. Boleh tengok pada muka surat berapa? 160, no? Okey, muka surat 160. Okey. Hari ni insya-Allah kita akan cover pada muka surat 160, 161, 162 dan 163. Okey. Jadi ustaz nak kamu semua sebelum kita mula baca dulu secara skimming. Tahu tak skimming tu apa? Apa dia skimming tu, Yasin? Siapa pernah baca secara skimming? Skimming ni adalah kita baca secara laju. Kita nak tahu gambaran. Topik tu akan sembang tentang apa. Okey? Jadi ustaz nak semua tengok dulu. Baca dulu secara skimming. Faham ke tak faham? Cuba tengok dulu. Okey, masa telah tamat. Jadi ustaz nak minta seorang tolong bangkit dan bacakan dekat ustaz usrah secara lughah dan syar'an. Siapa boleh? Ha, mana? Azim. Mai Azim. Baca di tempat kamu. Diri, ha. Dengan suara yang kuat. Ha. Ha. Okey. Syar'an? Hmm. Ha. Ha.
Okey, baik. Terima kasih Aizim. Okey. Usrah. Pernah dengar tak perkataan usrah? Bermaksud kamu dah familiar dengan perkataan bahasa Arab. Usrah ni sebenarnya bahasa Arab. Melayu kita sebut apa? Keluarga. Okey? Keluarga. Al-usrah fil Islam. Keluarga di dalam Islam. Jadi kita kena tahu dulu apakah definisinya usrah ini. Jadi usrah secara lugatan macam yang Aizim sebut tadi, ashiratul rajuli wa ahlu baitihi. Apa makna asyirah? Perkumpulan, okey? Ataupun masyarakat, belum lagi masyarakat. Sebab ni baru usrah dulu, okey? Kumpulan ar-rajuli, seorang lelaki, seorang lelaki yang okey, kumpulan seorang lelaki wa ahlu baitihi, dan ahli keluarganya. Dan ahli keluarganya sama ada isteri ataupun anak, okey? Itu maksud usrah. Ni campur ni jadilah yang ni. Seltik dah. Dah, seltik tadi. Buat lagi 3. Okey, jadilah usrah. Kalau ustaz saja jadi tak usrah? Ini dinamakan sebagai individu. Sebagai individu. Jadi Allah. Jadi ustaz memerlukan seorang wanita untuk mendampingi ustaz. Okey, untuk mendampingi ustaz, untuk menjadikan kami ni sebuah keluarga. Okey. Okey. Kemudian kita tengok pula pada syar'an, syarak. Beza lurah dan syarak, tahu, semua tahu. Lurah ni dari sudut bahasa. Bila orang sebut dekat kamu keluarga tu apa? Keluarga tu sekian. Bila orang sebut dekat kamu syar'an, keluarga menurut syar'an macam mana? Bermaksud keluarga Islam. Islam mengatakan keluarga tu takrif dia apa? Itu adalah menurut Islam. Okey. Al-majmu'ah, satu kumpulan, allati, yang tartabitu. Apa dia tartabitu? Terbentuk ataupun terikat bizawajis syar'i, dengan perkahwinan yang syar'i dalam Islam. Ini bermaksud kalau kamu setakat couple, walaupun kamu panggil papa mama, baba, papa mama, ayang apa semua tu, itu bukannya zawaj syar'i. Bukan perkahwinan yang sah. Itu adalah zina. Itu adalah zina. Zina apa? Zina campur semua. Mata, hati, perbuatan semua tercantum dalam tu, dalam couple itu. Okey? Jadi pertama sekali kena zawaj yang syar'i. Perkahwinan yang sah menurut syarak. Yang keduanya waltazamat bil huquqi wal wajibat. Dia perlu apa dia? Iltazamat bil huquq. Iltazamat apa dia? Dan kita perlu patuh. Kita terikat, kita terkomitmen, ada komitmen dia bil huquqi, dengan hak-hak, wal wajibat, okey? Wal wajibat, dan tanggungjawab. Itu maksud usrah. Okey. Kemudian min malamih ihtimamil Islam bil usrah. Siapa boleh bacakan tentang kepentingan usrah? Ada 4. Okey, Adli, manggil. Mana? Okey. Adli baca 2 dulu. Yang atas, 1 dengan 2. Faiza salahat, faiza salahatil usrah salahal mujtama. Okey, nombor 2. Naha. Wasilatun lihifzi. Okey. Okey, terima kasih. Okey, tengok apa pentingnya keluarga ni dalam Islam. Yang pertama, al-usrah fi nazaril Islam. Okey. Keluarga, Islam memandang keluarga ni macam mana? Hiya di'amatun asasiyatun. Satu tunjang utama
fil mujtama, dalam masyarakat. Bermaksud macam contoh masyarakat, kita bayangkan sekelompok ini, masyarakat dalam satu kelompok kawasan, mula dia tu dengan satu keluarga. Tambah lagi keluarga ni mai, keluarga ni mai, keluarga ni mai, keluarga ni mai, mai apa semua. Maka semua ni jadilah kelompok masyarakat. Sebab tu disebutkan, walaupun satu saja keluarga, ini adalah di'amah asasiyah. Tunjang utama, walaupun dia satu. Sorang-sorang dia. Sebab masyarakat ni bermula daripada satu keluarga. Satu keluarga bermula daripada satu individu. Okey, macam tu. Okey, kemudian yang kedua tadi kawan kamu baca, nahal islamu anil i'rad aniz zawaj liman qadara alaihi. Islam larang kita untuk tak mau menikah. Islam tak bagi tau. Orang yang mampu, manusia yang mampu, contoh Amir, nah? Amir yang kacak ni, dia mampu, ada harta, rumah banglo betul. Motor naik motor apa? Ha? Y suku pula tu. Oh, naik Y suku. Dah lengkap semua, beriman lagi. Solat 5 waktu di surau, musola Al-Irfan. Nah? Okey, jadi dia ni dah lengkap segala package. Tiba-tiba ustaz tanya dia, Amir, kamu nak kahwin tak? Saya tak mau ustaz. Saja-saja tolak. Islam bagi ke tak bagi? Islam tak bagi. Islam larang kita macam tu, nah? Sebab apa? Li'annahu wasilatun lihifzin naw'il bashari. Sebab kahwin ni adalah untuk kita jaga apa? Jaga bangsa, nak jaga keturunan kita tu. Jalak kita tu. Nah, mula daripada perkahwinan. Antariki tanasuli. Dengan cara kita akan beranak pinak lepas kita berkahwin, nah. Okey. Nombor 3 dan nombor 4. Siapa nak cuba? Amin. Kelas hampa ni berapa orang? 28. Berapa orang main balik ni? 6 orang balik. Sihat tak sihat ah? Orang balik. Okey. Baca nombor 3. Syara' al-Islamu huquqan likulli fardin min afradil usrah misla huququt tawarus wal maliyah wal ri'ayah wat tarbiyah hatta takuna rawabitul usrah qawiyah. Okey, terima kasih Hamim. Jadi ustaz nampak Hamim dan ada beberapa rakan yang lain, kamu dari segi bacaan agak bagi ustaz belum memuaskan lagi. Tapi jangan risau. Teruskan membaca. Jangan malu walaupun salah. Kerana ustaz pun bermula seperti kamu. Tingkatan 3, tingkatan 4 pun baca baris ada tak betul lagi. Okay, tapi bila kita terus baca, kita cari titik kelemahan kita, kita kena lawan. Kita contoh kita tak boleh nak baca teks Arab. Jadi kita kena baca. Itu caranya, bukan kita lari. Ustaz suruh baca je. Salah ustaz akan tegak. Mana-mana guru pun akan tegak kesalahan anak muridnya. Okey, nombor 3, Hamim baca tadi. Syara' al-Islam. Maksud dia apa? Islam mensyariatkan huquqan likulli fardin min afradil usrah. Setiap individu yang berada dalam keluarga ni ada hak dia. Atau kan nanti tang ni kok-kok lah nanti main seorang anak kan. Nak beritahu kan. Hatta kalau main seorang anak sekalipun, dia ada hak dia. Islam dah mensyariatkan dah. Ada hak dia. Apa hak dia? Hak dia antaranya huququt tawarus. Saling mewarisi harta. Ustaz meninggal, harta akan pergi ke dia. Kalau zaujah ustaz meninggal, harta dia akan pergi ke ustaz. Harta akan pergi ke anak. Itu adalah hak Islam yang letakkan. Yang kedua, hak maliyah. Berkaitan dengan harta benda. Ar-ri'ayah. Hak untuk penjagaan. Anak ini yang bakal lahir nanti berhak untuk dijaga sebaiknya oleh ustaz. Okey? Wat tarbiyah dan pendidikan. Anak ni juga berhak mendapat pendidikan. Itu hak dia. Tak boleh dinafikan. Wat tarbiyah hatta takuna rawabitul usrah qawiyah. Semua hak-hak ni mesti ustaz tunaikan supaya hubungan keluarga ustaz tu akan menjadi qawiyah. Apa qawiyah? Kuat. Okey, akan menjadi kuat. Okey, nombor 4. Siapa boleh baca? Adik.
Adik, mana adik? Ha. Oh, tu. Okey. Ha. Hmm. 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 Okey. Wa tartib. Hmm. Ha. Ha. Muta'alliqah. Hmm. 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 Wal miras. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Jadi wad'al Islam, Islam meletakkan hukum hakam yang berkait dengan sistem kekeluargaan ni. Ada hukum hakam dia. Bukan menikah-menikah dia terus jadi macam tu nah. Seperti hukum hakam yang berkait dengan nikah. Kita dah ada. Kemudian nafkah. Kita dah ada. Hadanah dan miras. Okey? Semua tu Islam dah meletakkan sistem dia. Khairil, Haikal Rafi. Pergi pasal muka. Biasa kalau petang memang ngantuk sikit. Okey? Sebelum pasal muka, semua sekali berdiri. Semua sekali berdiri. Okey. Menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan. Pi ke belakang kawan kamu. Picit dia. Picit dia. Kalau rasa tang tu dia punya titik mengantuk, cuba tekan. Cuba tekan. Picit. Kalau dia geli lagi kita main. Kalau dia geli tengkok lagi kita tekan. Okey? Okey, pusing pula belah kiri. Balas balik. Apa dia buat kat kamu tadi, balas balik. Oi, ada unsur dendam di situ lah. Okey. Okey. Tumbuk sikit, tumbuk sikit. Tumbuk sikit. Okey. Pi ke atas, angkat songkok dia, sentak kepala dia macam ni. Lagu tu. Baru hilang ngantuk tu. Hilman tak payah, rambut dia statik. Okey. Okey, boleh duduk balik. Tadi siapa tu pergi pasal muka? Ya. Okey, macam mana? Kau segar ke kau ngantuk? Siapa ada kau ngantuk, mai ustaz nak tolong picit. Special sikit rawatan ustaz nah. Okey, jadi lurah apa usrah keluarga dari segi bahasa, syarak dan kepentingannya, kamu faham ke kamu tak faham? Angkat kad yang ustaz bagi. Mengikut kefahaman kamu. Semua dapat kad ni? Okey, kad ini adalah kad traffic light. Namanya kad traffic light. Kad ini adalah untuk mengukur kefahaman kamu. Contoh kalau kamu faham, kamu akan angkat kad hijau. Kalau kamu tak faham langsung, dia kata ustaz, dia tanya ustaz tengah mengajak ke tak? Ya, siapa? Okey. Kalau ada kuning ni dia pening. Dia tak tahuan punca lagi. Biasa kalau petang selalu ramai kuning. Tapi yang ni bagus. Ramai hijau noh. Okey, baik, turun. So clear noh, berkaitan dengan ta'rif, berkaitan dengan kepentingan, semua dah clear. Jadi kita nak tengok sikit dekat muka surat 162, at-targhibu fin nikah. At-targhib. Targhib ini maksudnya galakan. Tadi Islam kata jangan tolak kalau suruh menikah. Lah kita nak tahu betul tak Islam galakkan? Jom kita baca. Galakkan dengan galak kita beza sikit noh. Belah utara ni galak tu bunyi dia lain sikit. Galakkan tu jadi lain. Salam. Okey, masuk. Okey. Seorang tolong baca. Siapa suruh kuat sikit? Yasir. Yasir. Baca dalil daripada Al-Quran mengatakan Islam ni menggalakkan. Ya? Tak apa, tak payah. Oi ke dalil. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahul azim. Satu lagi. Wa anfihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa
أبنائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Okey, boleh duduk. Terima kasih Yasir. Okay, jadi dekat dalil, dua dalil ni, Islam siap bagi dua dalil lagi dalam buku teks. Padahal dalil dia banyak. Cuma kita kelaskan, kita pilih yang ni. Ustaz nak hampa bariskan, garis dekat bawah perkataan fankihu dengan wa'ankihu. Okey, ini adalah syahid. Syahid ni maksudnya dalam ayat Quran satu ayat tu mana point dia yang mengatakan kena menikah. So dekat situ nah. Jadi waktu Pak Izzah fokus sikit bahagian tu. Kemudian kita tengok hadis daripada Nabi sebut apa? Ya ma'syarus syabab. Wahai para pemuda. Man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Siapa di kalangan hampa ni yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj. Maka menikahlah, kahwinlah Nabi kata. Fa innahu aghaddu lil basar. Sebab menikah ni akan buat kamu ni lebih menundukkan pandangan. Kalau sebelum ni mata kamu liak, kamu dah ada seorang isteri yang kamu boleh pandang dia 24 jam. Okey? Wa ahsanu lil faraj, dan lebih menjaga kemaluan kamu. Kamu dah ada isteri yang halal untuk kamu, jadi cukup isteri kamu, tak perlu tengok dah perempuan-perempuan yang lain. Okey? Wa man lam yastati', tapi kalau orang yang tak mampu macam mana pula? Nabi kata apa? Yang tak mampu ini Nabi kata fa alaihi bisawm. Dia kena berpuasa. Sebab puasa ni dia ada benteng dia daripada maksiat. No? Puasa pula dalam hadis yang lain menyebutkan puasa ni adalah syifa. Syifa tu apa dia? Penyembuh penyakit. Kalau kamu ada penyakit, berubat macam-macam tak jadi apa, cuba banyakkan bersedekah. InsyaAllah ada kesembuhan yang kita tak tahu mai daripada mana. Okey? Itu adalah dalil tentang galakan, Islam menggalakkan kita untuk menikah. Ustaz nak minta seorang Hilman. Hilman cuba contoh balik point secara ringkas. Apa yang kamu faham usrah dari segi bahasa macam mana, syarak macam mana, penting tak penting. Cuba kamu. Perkumpulan yang saya faham keluarga ni terbentuk daripada dua orang. Ya. Okey. Daripada dua orang tu lah yang akan berkembang menjadi keluarga yang banyak. Keluarga yang banyak disebut sebagai masyarakat. Okey. Okey, terima kasih. Bagus. Saya akan petik secara rawak nah. Siapa yang kena dia kena contoh sikit. Dia kena keluarkan balik isi-isi penting. Okey, kemudian kita tengok pada muka surat 163. Okey, 163. As-sifat al-matlubah fi zawjain. Okey. Sifat-sifat yang dituntut ke atas dua orang pasangan. Maksudnya sifat ni kena ada dekat lelaki juga, kena ada dekat perempuan juga. Dua-dua kena ada. Kita tengok apa dia yang pertama. Ad-dinus sahih. Agama yang benar. Bermaksud dia ni seorang yang taat pada agama. Wal khuluqul qawim, dan akhlak yang baik ataupun mulia. Jadi kamu sama ada suami ataupun isteri nak cari pasangan kamu, tengok dua ni. Tengok dua sifat ni. Ada ke tak ada pada depa no? Kalau ada baguslah. Okey, yang kedua kita tengok an-nasab, keturunan. Keturunan pun penting. Okey, dalam nak nikah, nak mencari calon isteri, keturunan pun sangat-sangat penting. Okey? Keturunan sangat-sangat penting. Apa yang dimaksudkan dengan keturunan ni adalah tibul asli wa karamul manbat. Jalur ataupun asal usul yang baik, yang mulia. Fa'ala rajuli an yahtamma bi nasabil mar'ah. Si lelaki pun kena tengok pasangan dia. Nasab dia tu mai dari mana. Okay? Nasab tu mai dari mana kena tengok juga. Dia ni contoh keturunan raja. Okay. Tengok pula kamu tu keturunan apa? Kamu ni orang biasa-biasa je. Rumah pun rumah kayu biasa je. Nah? Jadi tengok juga pada nasab keturunan. Kemudian si wanita tu pun ayah dia kena sama juga, kena riki juga kamu. Tengok juga kamu. Main dari keturunan mana, apa semua nasab kamu, orang baik tak baik, ayah raja apa, mak raja apa. Pak dia pun kena tengok juga kamu, bukan kamu je tengok dia. Okey. Kemudian tengok poin ketiga al-kafaah. Al-kafaah baca.
Hmm. 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 Okey, terima kasih. Okey, kafa'ah. Kafa'ah ni Melayu dia kita sebut sebagai sekufu. Okey, Islam juga menitik beratkan sekufu. Ni sifat-sifat yang digalakkan, bukan wajib. Tetapi Islam dalam sifat-sifat yang digalakkan untuk kita tengok pasangan kita tu, kufu pun dia tengok. Dalam kufu ni ada 4 benda. Yang pertama kita tengok pada din dia, agama dia. Yang kedua pada nasab dia. Yang ketiga pada hurriyah, status dia tu. Orang merdeka ke orang hamba. Tapi zaman ni tak ada adalah hamba. Okey? Kalau zaman dulu ada hamba. Kemudian kita tengok san'ah dia juga. Pekerjaan dia. Dia ni kerja apa? Sebab tu tadi Ustaz sebut. Contoh dia tu anak raja. Kamu tu contoh lah. Contoh Ustaz beri contoh, kamu adalah cleaner. Jadi nampak, kita tengok pun kita tahu perbezaan darjat di situ kan. Jadi sebenarnya tak digalakkan. Kamu digalakkan cari orang yang lebih kurang skill kamu. Cari orang yang lebih kurang skill kamu. Supaya nanti akan tak mahu ada isu-isu yang mendatang. Okey? Okey, setakat 3 poin yang pertama. Ad-din, as-sahih, wal khuluq qawim, an-nasab dengan al-kafa'ah. Faham ke tak faham? Okey. Kuning satu, hijau, hijau, hijau. Okey, bagus. Okey, Hilman, clear.